warga emas boleh walk-in untuk dos penggalak COVID-19. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Pelaksanaan vaksinasi secara walk-in atau jumpa terus bagi dos penggalak akan dilaksanakan setiap hari kecuali cuti umum di 4 pusat pemberian vaksin PPV integrasi di Lembah Kelang bermula Rabu ini. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan warga emas yang ingin hadir perlu mempunyai sijil vaksinasi digital lengkap di dalam aplikasi MySejahtera bagi melancarkan proses vaksinasi dos penggalak. 4 PPV itu adalah PPV World Trade Center Kuala Lumpur, PPV Axiata Arena, Bukit Jalil dan PPV Idol Convention Center Shah Alam dan Soka Gakkai Kelang. Bagi PPV offsite di Selangor, Kuala Lumpur serta Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang dan Sarawak akan turut melaksanakan perkhidmatan vaksinasi secara walk-in kepada warga emas mulai 24 Januari ini. Senarai lengkap PPV offsite akan diumumkan oleh pihak Protect Health Corporation tidak lama lagi. Bermula Rabu ini, vaksin Pfizer juga akan dibekalkan di semua PPV terlibat khususnya bagi individu tertentu seperti ibu hamil yang telah menerima janji temu atau individu yang mempunyai kontraindikasi terhadap vaksin AstraZeneca. Sehingga semalam, vaksinasi dos penggalak bagi warga emas berumur 60 tahun dan ke atas telah mencapai lebih 70%. Kes baharu COVID-19 menurun kepada 2,342 kes. Jumlah itu lebih rendah berbanding 3,010 kes yang direkodkan semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah memaklumkan daripada jumlah kes yang dikesan hari ini, 2,162 kes adalah penularan tempatan, 180 kes pula kes import. Kes hari ini membabitkan 98.5% atau 2,308 pesakit kategori 1 dan 2. Bakinya iaitu 1.5% atau 34 pesakit adalah kategori 3, 4 dan 5. 6 kluster baru turut dikesan sekaligus menjadikan jumlah terkini sebanyak 6,218 kluster dilaporkan dengan 177 kluster masih aktif. Keputusan tarikh sebenar palihan fasa endemik akan ditentukan dalam mesyuarat kuartet COVID-19 minggu hadapan. Menteri Kanan Pertahanan Dato' Seri Syamuddin Hussein berkata penangguhan palihan fasa endemik dijangka hanya dalam tempoh 2 atau 3 minggu berdasarkan perkembangan situasi semasa. Penangguhan itu mengambil kira laporan kesan banjir, varian Omicron dan impak pengembara yang pulang ke tanah air. Saya akan menerima taklimat daripada KKM, daripada MOFA, daripada pihak-pihak lain untuk kita bentangkan kepada jawatan kuasa khas yang dipengerusikan COVID yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menentukan, membuat keputusan dan mengumumkan bila tarikh sebenarnya untuk kita mula beralih ke fasa endemik. Yang penting, peralihan kita ni bukan dilakukan dengan sembrono je. Kita telah tetapkan 7 asas yang perlu dipatuhi oleh orang ramai dan ini boleh kita maklumkan kepada media melalui setiausaha akhbar saya lah berkait dengan mengurangankan SOP, test and self-test punya approach, mungkin beberapa perkara lain. Berdasarkan perancangan asal, palihan ke fasa endemik sepatutnya dibuat pada minggu pertama bulan ini. Bagaimanapun perkara itu terpaksa ditangguhkan berikutan peningkatan jangkitan varian Omicron khususnya pengembara dari Arab Saudi dan juga bencana banjir baru-baru ini.
PLAS Malaysia berhad PLAS diarahkan Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof mencari penyelesaian berhubung isu kesesakan yang dilaporkan berlaku di Plaza Tol berikutan pelaksanaan sistem teknologi identifikasi frekuensi radio RFID. Menurutnya, RFID itu sedang dilaksanakan secara rintis oleh syarikat konstruksi PLAS dan ia dibekalkan oleh syarikat Touch and Go Sdn Bhd TNG. Kita akan memantau dan memastikan bahawa pihak PLAS dan juga Touch and Go menyelesaikan apa sahaja isu yang berhubung kait dengan penggunaan lorong RFID itu. Bukan saja RFID, malahan Smart Tag dan sebagainya, supaya aduan daripada orang ramai ini diambil serius dan selesaikan apa sahaja permasalahan supaya ianya tidak menyusahkan. Beliau memberi jaminan bahawa Kementerian Kerja Raya KKR akan sentiasa memantau perkara tersebut dan mengambil serius aduan supaya ia tidak menyusahkan pengguna. Jelasnya selepas meninjau pembukaan sepenuhnya Jambatan Dengkel di FT31 Jalan Banting Semenyih, daerah Sepang. Hubungan dua hala Malaysia-Laos terus diperkukuh menerusi kerjasama dalam sektor ekonomi digital. Negara bakal berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam aplikasi kerajaan digital, penyelesaian teknologi kewangan fintech selain membangunkan Lao Digital Park dan Fintech Valley di Vientiane. Menurut Presiden Majlis Perniagaan Malaysia-Laos Datuk Seri Matthew Yoh Chin Chong, Laos menawarkan potensi besar dalam sektor ekonomi baharu disokong 60% populasi berusia bawah 25 tahun. Pada masa sama, Malaysia boleh memanfaatkan kelebihan Laos sebagai pintu masuk ke pasaran serantau dengan kedudukan strategiknya di tengah-tengah Sungai Mekong. Together with Laos, Cambodia, Thailand, Myanmar and Vietnam, we have about 200 over million people in the Mekong region. It's a very big place. Okay? Almost, if you're talking about 200 over million, about double the size of the Philippines. So that is a place where we are very optimistic to go there. And now, recently, for the last 1 month or so, the new high-speed rail from China has already started operations all the way to Vientiane. Beliau bercakap pada sidang media selepas menyaksikan pemeteraian 10 perjanjian persefahaman melibatkan syarikat tempatan dan Laos. Bantuan awal sekolahan BAP kepada murid yang bakal memasuki tahun 2 hingga tingkatan 5 bagi sesi persekolahan tahun 2022-2023 pada 21 Mac depan mula diagihkan hari ini. Kadar BAP itu meningkat kepada RM150 untuk seorang murid berbanding RM100 sebelum ini. Di Negeri Sembilan, ibu bapa yang ditemui melahirkan penghargaan kepada kerajaan kerana prihatin dengan golongan B40 yang berhadapan dengan kenaikan kos sara hidup. Rata-rata berpandangan ia diberi tepat pada masanya memandangkan ada yang terjejas akibat banjir baru-baru ini. Akak adalah simpan sikit-sikit untuk sekolah anak, tapi memandangkan tahun lepas dilanda bencana banjir, dah habis separuh akak dah gunakan untuk beli barang rumah. Dengan dapatnya bantuan ini, rasa akak dapatlah meringankan sedikit. Kira lagi alhamdulillah lah kan, bertambah lagi kan. Mengenai kita punya ringan beban tu ringan lagi daripada yang lepas-lepas. Duitnya semua berapa banyak pun tak cukup. Tapi kalau dia dah bagi tu, kita bersyukurlah banyak-banyak kan. Alhamdulillah lah, bagi saya memang pendapat saya memang membantulah. Kalau apa, sebab kalau macam saya lah, sebab saya pun tak kerja, suami pun tak kerja, bagi saya untuk boleh dikatakan sumbangan tu membantulah. BAP bakal memanfaatkan seramai 3 juta penerima dalam kalangan isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah. Pemberian BAP secara tunai dilaksana di sekolah mengikut SOP. Manakala bagi murid yang mempunyai akaun bank, BAP akan terus dikreditkan ke akaun mereka. Nilai kerugian akibat banjir besar bulan lalu dianggar mencecah antara 5.3 bilion hingga 6.5 bilion ringgit. Jumlah itu disahkan sendiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad berdasarkan dapatan awal kaji selidik penilaian impak bencana banjir yang dilaksana Jabatan Perangkaan DOSM.
Kerugian paling tinggi melibatkan kerosakan aset awam dan infrastruktur dengan nilai 2 bilion ringgit. Aset awam, ya, jambatan, jalan raya, masjid ataupun sekolah, hospital lain-lain, ya, 2 bilion. Ini angka daripada yang aset awam daripada Kementerian Kerja Raya. Campur-campur semua, ya, mengikut Jabatan Perangkaan, kajian dia buat, ya, tak tepatlah kajian ni. Lepas ni akan dimurnikan antara 5.3 hingga 6.5 bilion beranjing. Ini diikuti kerosakan tempat kediaman dan kenderaan yang masing-masing melibatkan kerugian 1.4 dan 1.3 bilion ringgit, manakala kerosakan melibatkan pembuatan dianggap berjumlah 1 bilion ringgit. Kerosakan premis perniagaan serta pertanian pula berjumlah 600 juta dan 49.9 juta ringgit. 7 buah bot jenis Wally sebagai pelbagai sas diserah kepada Polis Diraja Malaysia PDRM sebagai kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan banjir di pantai timur. Bot yang diperbuat daripada bahan tahan lasak itu juga dilengkapi 14 unit hook paddle dan 51 unit jaket keselamatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, bot bernilai RM267,000 itu diserah kepada PDRM di Pantai Timur berdasarkan kesesuaiannya dalam operasi menyelamat penduduk. Kita akan beri fokus kepada kawasan-kawasan dan negeri-negeri yang menjadi tumpuan kepada negeri yang agak kurang menghadapi bencana seperti ini. Kita tengok dari segi jumlah unit aset yang diperlukan, apakah jenis-jenis aset yang diperlukan. Ini adalah sesuatu yang akan dibuat secara detail oleh pegawai kita di KDNK. Baki 43 bot lagi akan diserahkan ke seluruh negara sejurus bot tersebut siap dalam masa 10 minggu. Kira-kira 37 juta ringgit diperlukan untuk membantu sektor komoditi yang terjejas akibat banjir baru-baru ini. Daripada jumlah itu, 36 juta ringgit diperlukan untuk memulihkan ladang kelapa sawit, manakala RM70,000 diperlukan untuk membantu ladang getah. Kementerian sudah compile, mendapatkan maklumat dan sebagainya dan melihatkan apa keperluan dan sebagainya, dan kita akan mulakan sampaikan sumbangan ini pada bulan 2 nanti. Tapi walau bagaimanapun kita lihat keperluan untuk kita bantu mereka adalah untuk menanam semula. Jadi kerana dah banjir dan sebagainya, mereka perlu menanam semula. Jadi menanam semula ni kita ada program yang mana kita berikan pinjaman mudah. Tapi kali ini mungkin insya-Allah kita akan berikan grant terus kepada pemilik ladang yang 5 ekar ke bawah atau 10 ekar ke bawah. Banjir luar biasa yang melanda baru-baru ini dianggap menjejaskan masing-masing 10% kawasan penanaman getah dan kelapa sawit. Kerugian besar direkodkan di negeri Pahang. Perkembangan semasa di segenap pelosok negara, liputan menyeluruh dari barat, utara, timur dan selatan. Juga paparan dari Sarawak dan Sabah. Berita wilayah setiap hari 5 petang, peka dan berwibawa. Bertemu kembali, kerajaan meluluskan penubuhan Perbadanan Industri Aeroangkasa Negara Malaysia (NICO) Malaysia sebagai agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI). Menterinya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, NICO akan memacu pembangunan ekosistem industri aeroangkasa dan menyelaras inisiatif di bawah Pelan Indo-Industri Aeroangkasa Malaysia 2030 dan Rancangan Malaysia ke-12.
Kelulusan itu sejajar pertumbuhan memberangsangkan industri aeroangkasa. Industri itu merekodkan pendapatan berjumlah 16.2 bilion ringgit pada 2019 dan menyediakan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada lebih 10,000 pekerja tempatan. Aeroangkasa dikenal pasti sebagai salah satu industri strategik dan memberi impak besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. 13,000 ekor babi yang dijangkiti penyakit demam babi Afrika ESF telah dimusnahkan sehingga semalam. Menurut Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina Dato' Dr. Nolizan Memakno, 19 daripada 35 buah ladang babi di Paya Mengkuang, Melaka dijangkiti ESF dengan jumlah keseluruhan melibatkan 16,000 ekor babi. Proses memusnahkan babi tersebut dijangka selesai sebelum akhir minggu ini dan tertakluk di bawah Kod Amalan Pemusnahan Ternakan Tanpa Menzalimi Haiwan itu. Untuk program pemusnahan ataupun proses pemusnahan babi. Dan banyak jabatan membantu, tetapi untuk melaksanakan, mereka membantu dari segi logistik dan juga keperluan-keperluan kenderaan dan sebagainya. Dan untuk memusnahkan babi di lapangan, pegawai kami lah, teknikal lah, pegawai teknikal yang tahu bagaimana untuk melakukan pemasangan gas high concentration CO2 dan juga memusnahkan babi dalam lubang yang telah pun kita gali. Beliau berkata demikian dalam sidang media pelaksanaan penguatkuasaan aktiviti melibatkan haiwan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015 di Putrajaya. Penyakit ASF tidak menjangkiti manusia dan hanya melibatkan haiwan itu sahaja. 4 aktiviti melibatkan penginapan haiwan, menunggang dan mengepung haiwan, tempat pelindungan haiwan dan jualan haiwan hidup dalam kurungan kini perlu mendapatkan lesen seperti yang tertakluk di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Menurut Ketua Pengarah Veterina Dato' Dr. Nolizan Memakno, penguatkuasaan persenan bagi aktiviti-aktiviti tersebut buka kuasa sejak 1 Januari lalu. Tujuan utama kita melesenkan 3 atau 4 aktiviti berbanding 13 adalah yang pertamanya untuk kita memberikan keselesaan kepada semua pihak yang berkepentingan dan memberikan hebahan ataupun educate pihak-pihak yang berkenaan supaya mereka cakna, mereka alert bahawa sudah ada peraturan-peraturan yang mewajibkan mereka berlesen dengan pihak berkuasa yang mengawasi kebajikan haiwan. Beliau berkata demikian dalam sidang media pelaksanaan penguatkuasaan aktiviti melibatkan haiwan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015 di Putrajaya. Kementerian Pertahanan melaksanakan Pelan Tindakan Perumahan 3.0 bagi memastikan lebih ramai anggota dan warga awam kementerian itu dapat mendiami kediaman yang selesa, selamat dan terjamin. Menterinya Dato' Seri Syamuddin Tun Hussein berkata sebanyak 12,000 unit rumah keluarga Malaysia Angkatan Tentera RK-MAT bakal dibina dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12 dan ke-13. Bagi tahun ini, 7 projek pembinaan RK-MAT akan siap dibina di 6 buah negeri iaitu Kedah, Perlis, Kelantan, Johor, Sarawak dan Pahang. Selain itu, lebih banyak rumah di bawah program Satu Anggota Satu Rumah SASAR akan dibina. Tidak kiralah anggota yang bertugas di perbatasan maupun anggota dari warga Mendef yang bertugas di pejabat, setiap seorangnya penting dan akan dibela kebajikannya. Sehubungan itu, hari ini sukacita saya ingin memaklumkan bahawa saya telah pun mengarahkan supaya blueprint perumahan 3.0 Mendef dilaksanakan. InsyaAllah dalam 1-2 bulan ini akan kita adakan majlis pelancaran dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah sanggup hadir untuk bersama-sama dengan kita. Beliau menyatakannya pada Majlis Amanat Menteri Kanan Pertahanan di Ibu Negara.
Seorang lelaki maut manakala kakaknya cedera parah selepas kereta yang dinaiki terlibat dalam kemalangan yang berlaku di kilometer 18 Jalan Lipis, Benta, Pahang. Mangsa Nik Muhammad Yusri Raja Abdullah, 27 tahun yang memandu kereta jenis Peroda Azia, cedera parah dan meninggal dunia di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Lipis Superintendent Azli Mamat Noor berkata kereta yang dipandu dipercayai telah memotong kenderaan lain di hadapannya namun gagal. Kereta telah melanggar tayar belakang sebuah kereta jenis Proton Saga yang datang dari arah bertentangan sebelum bertembung pula secara berhadapan dengan sebuah kereta jenis Proton Persona yang dipandu seorang guru. Ekoran kejadian itu, Nik Nur Hidayu dan guru berusia 30 tahun itu kini sedang menerima rawatan lanjut di Hospital Lipis. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis Melaka berjaya menahan 2 suspek kegiatan mencuri kabel telefon kecemasan ETS di Lebuh Raya Utara Selatan Plus. Suspek ditahan anggota bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jasin setelah menerima laporan daripada Polis Bantuan Plus yang ternampak 2 lelaki mencurigakan di bahu jalan kilometer 174.9 arah utara Lebuh Raya tersebut. Menurutnya, kedua-dua suspek itu sempat melarikan diri ke Bukit Berhampiran sebelum berjaya ditangkap 500 meter dari tempat kabel berkenaan. So, ekoran daripada itu dengan bantuan anjing pengesan kita, pihak polis telah berjaya menangkap 2 lelaki Cina dalam kes ni. Dan yang menariknya, 2 lelaki Cina yang kita tangkap umur antara 37 dan 42 tahun tu mempunyai 25 rekod jenayah, 10 rekod dadah dan 3 rekod poker. Ini bermakna bahawa suspek yang kita tangkap itu merupakan penjenayah yang berulang-ulang lah. Hasil daripada tangkapan ini, pihak Polis Melaka telah berjaya menyelesaikan 7 kes. 1 kes melibatkan Melaka dan 6 kes lagi melibatkan di negeri Johor. Kedua-dua suspek kini ditahan reman dan kes disiasat di bawah Seksyen 379 Palang 511 Kanun Kesesaan. Seorang pesara guru wanita berusia 60 tahun kerugian RM100,000 selepas diperdaya sindiket penipuan dalam talian yang menyamar sebagai ejen insurans. Mangsa menerima panggilan telefon pada 3 Januari lalu daripada ejen tersebut memaklumkan dia ada membuat tuntutan insurans kemalangan sedangkan dia tidak pernah berbuat demikian. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kedah, Superintendent Elias Omar berkata panggilan tersebut juga mengesahkan mangsa kononnya terlibat kes pengubahan wang haram. Mangsa diminta memberikan 16 digit nombor tertera pada kad mesin juruwang automatik akaun miliknya untuk tujuan siasatan dan perlu menunggu selama 3 minggu untuk keputusan. Mangsa yang membuat semakan akaunnya mendapati simpanannya berkurangan dan terdapat pindahan wang sebanyak RM100,000 ke akaun pihak ketiga secara berperingkat. Mangsa kemudian membuat laporan polis dan siasatan dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan. Sebanyak 4 saman telah dikeluarkan Polis Perak berhubung pelanggaran prosedur standard SOP sambutan Thaipusam yang telah bermula Ahad lalu. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, saman dikeluarkan di atas kesalahan tidak memakai pelitup muka dan membawa kanak-kanak di bawah 18 tahun. Sehubungan itu, beliau mengingatkan kepada orang ramai untuk terus mematuhi SOP yang ditetapkan khususnya menjelang sambutan hari perayaan. SOP ini dengan jelas menyatakan hanya mereka yang berusia 18 tahun ke atas saja yang dibenarkan untuk sama turut serta dalam perayaan Thaipusam. Tapi ada juga yang masih berdegil bawa kanak-kanak untuk hadir dalam perayaan Thaipusam. Walaupun yang datang tu bukan menyambut ataupun terlibat secara langsung dalam upacara sembahyang, tapi penganut-penganut yang ada berhampiran dengan upacara tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di Ibu Pejabat Kontingen IPK Perak.
sukan, pembangunan bola sepak negara terus diberikan perhatian utama. Terbaru, Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan sumbangan 10 juta ringgit kerajaan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM). Ia sebagai sokongan menyeluruh ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bola sepak disegani menjelang 2030. Jelas beliau, usaha memperkasa sukan bola sepak bukan setakat infrastruktur yang canggih dan moden, tetapi perlu melibatkan pembangunan pemain yang sistematik. Lakukan yang terbaik untuk membantu perkembangan mutu bola sepak negara. Peta Hala Tuju atau F30 yang dilancarkan pada tahun 2018 pula adalah simbol kesungguhan FAM dalam melaksanakan pelan menyeluruh ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bola sepak yang disegani. Sasaran utama F30 ini adalah menjadikan pasukan negara sebagai salah satu dari 5 pasukan terbaik di Asia menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Pecah Tanah Ibu Pejabat baru FAM di Presin 5 Putrajaya. Tapak seluas 6 ekar ini akan dijadikan sebagai pusat latihan kebangsaan serta mempunyai pelbagai fasiliti terkini. Menjelang Liga Malaysia 2022, pasukan bola sepak UiTM FC akan memberi peluang penuh kepada pemain dalam kalangan pelajar beraksi ke peringkat lebih tinggi. Perkara tersebut disuarakan oleh pengurusinya, Profesor Dr. Muhammad Sazili Syahibi. Kita cuba sedaya upaya untuk menggunakan pelajar-pelajar UiTM khususnya ataupun pemain-pemain tempatan. Tapi namun demikian, kita akan lihat bagaimana strateginya, adakah kita memerlukan kekuatan-kekuatan di bahagian yang tertentu. Sebab kita melihat kadang-kadang pemain antarabangsa yang kita panggil ini adalah untuk memperkuatkan pasukan kita supaya kita boleh bersaing dengan pasukan-pasukan yang lain. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian penutup Karnival Sukan Antara Fakulti Virtual Edition SEFVI 2021 edisi kedua di Shah Alam hari ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertandingan Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Dato' Seri Dr. Anil Jit Singh turut menegaskan semua pasukan bertanding dibenarkan untuk mendaftar pemain import. Bagaimanapun, hanya 6 pemain campuran import dan pemain kebangsaan dibenarkan untuk berada di padang. Only to play inside during the league, we only allow 6. No, 6 and both lah, foreign and national. They want to call, it depend on the teams. They want to call foreign players how much they can, but follow the format is the same like last year. So. Saingan TMB Liga Hoki Malaysia pada musim ini dijadual membuka tirainya pada 18 Februari hingga Jun 2022 ini. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Muhammad Syah Musa. Assalamualaikum dan selamat malam.